Assalamualaikum guys, welcome back. Isu ni bukanlah satu masalah besar time dulu tu, tapi lately aku nampak semakin lama semakin banyak dibangkitkan dan buatkan kita rasa kurang selesa. Sebelum ni pun ada pihak yang komplain katanya laungan azan menyumbang kepada pencemaran bunyi dekat kawasan kejiranan. Kepala otak dia. Dan yang sedihnya ada antara kaum muslim yang menyokong pandangan ni dan setuju laungan azan tu hanya dekat dalam masjid sahaja dan bukan sampai ke kawasan persekitaran. Yang muslim cakap macam tu mesti takut telinga terbakar. Cumanya komplain dan juga isu tu timbul bila kata ada segelintir surau dan juga masjid yang memainkan zikir dan juga bacaan Quran dekat speaker sebelum waktu azan. Kita tahulah contohnya macam time asar, sebelum laungan azan asar tu, diorang akan buat bacaan dululah mungkin dalam 15 minit, setengah jam. Lepas tu waktu dekat maghrib. Which is untuk kita sebenarnya benda ni ialah satu perkara yang biasa sebenarnya sebab kita duduk kat kampung, so kita selalulah dengar benda-benda macam tu, betul tak? Betul tu. Cuma dekat situlah yang punca pihak-pihak yang komplain pasal pencemaran bunyi itu yang mana terpalit sekali dengan azan. Anyway, kejap lagi lah aku sambung dengan korang pasal isu berkenaan dengan azan dan juga bacaan Quran serta zikir gunakan pembesar suara. Cumanya ada satu video yang agak menjentik perasaan kaum muslim yang mana ada satu manajemen kondo ni dia tak bagi surau dekat situ untuk laungkan azan. Aku difahamkan perkara ni berlaku dekat satu kondominium dekat Pulau Pinang yang mana pihak manajemen dekat situ tak membenarkan laungan azan berkumandang menggunakan speaker luar yang mana dekat surau tu dia ada 4 speaker. 2 speaker kecil dekat dalam dan 2 speaker besar dekat luar. Jadinya sekarang ni manajemen kata dia tak nak laungan azan tu digunakan sampaikan ke speaker kat luar tu. Jadinya speaker dekat dalam saja. Maksudnya untuk geng surau saja yang akan dengar laungan azan tu. Makanya perkara tu timbulkan ketidakpuasan hati para penduduk yang pergi jumpa manajemen dan juga berdebat pasal benda ni. Apa pun kita tengok dulu video ni. Kalau macam tu, boleh tak boleh. Kalau you nak cakap pun atau you nak satu decision dekat sini, saya nak orang Islam dan Jabatan Agama Islam nak turun dekat sini baru you boleh cakap macam ni. No, isu azan is very sensitive. Azan is Shia, is compulsory for every Muslim. So you don't touch about azan. You can do your speaker inside your surround. This is Islamic country. The meaning of azan is the calling people for praying. Azan, saya kata, Don't touch that. You can bring to your own surround. Don't touch my azan. Install in the common area. We do respect your religion. You do respect our religion. Don't talk about azan. Bapak jangan cakap. Boleh cakap. Saya akan turun. Saya akan turun. Oi, Bapak jangan berhenti. Bapak ni hey, saya. udang. Saya tak pernah mengasihi apa-apa. You tarik balik. Pasal you kata itu azan dalam. You tarik balik. Just forget this for the moment. Okay. Sudah. Ada siapa ada orang nak cakap pasal azan. Aku rasa mesti yang komplain tu sebenarnya dia tengah buat onar, sekali tiba-tiba tengah syok-syok terus terdengar azan. Jadinya panaslah telinga dan rasa tak syok lah buat perkara-perkara onar yang dia tengah buat tu. Pertamanya, aku nak sambung balik apa yang aku sembang sebelum ni. Kalau guna speaker untuk zikir, untuk bacaan Quran, bukan kata tak boleh. Boleh. Tapi, kita kena tengok kesesuaian tempat. Ya? Islam ni agama harmoni dan Islam melarang kita untuk mengganggu ketenteraman dan juga keharmonian penduduk setempat. Senang cerita kena tolerate lah. Tapi macam mana pun kalau kata isu azan yang kau usik, itu melebih lah weh. Garis panduan dekat dalam kerajaan pun dah bagi tahu dah yang azan ni bukan satu isu sebenarnya. Dan ikutkan statement daripada Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Noor berkata, ini ikutkan hasil mesyuarat pada tahun 2015 lah. Masyarakat Islam atau agama lain di negeri ini Pulau Pinang perlu diingatkan mengenai hasil mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Pulau Pinang yang melarang penggunaan pembesar suara di luar masjid dan surau di seluruh negeri ini selain bagi azan dan juga qomat saja. Katanya ketika dihubungi hari ini. So tu kata tak ada masalah pun laungan azan, laungan qomat, that's it. Benda tu tak ambil masa yang lama pun. Kenapa kau nak kena menyebuk, kenapa kau nak kena halang benda ni daripada dilaksanakan? Kau lagi besar ke daripada Sultan? Betul tu.
Ini masalahnya, sikit-sikit kau dah cuba nak ubah dah agama kami. Lepas ni apa? Nak kami solat, lepas tu dekat pintu luar tu ada tentera yang berkawal dan kami kena minta kebenaran pula untuk solat Jumaat, untuk solat 5 waktu dan sebagainya. Lepas tu apa? Nak halau kita orang pula duduk dekat tepi pantai. Yang management ni pun satu. Engkau sebelum kau nak buat announcement tu semua, kau tak buat research ke? Kau tak check ke apa kedudukan laungan azan dekat dalam Islam dan juga dekat dalam perlembagaan negara? Engkau jangan sampai aku suruh Datuk Atan call kau bagi tahu pasal benda ni semua baru kau ada akal. Dah tua pun bodoh. Cuma pada abang-abang yang mempertahankan agama kita dekat dalam video ni, aku ucapkan jutaan terima kasih. Alhamdulillah masih ada yang betul-betul mempertahankan agama Islam. Tapi aku harap bukan dengan menjerit-jerit macam tu. Kita jangan tunjuk seolah-olah macam agama kita ni agama Viking. Dia bila kata orang tu bodoh agama, kita ajar elok-elok. Kita explain dengan tegas dan juga bagi orang faham. Kita dah tahu dah yang management tu bodoh, tak tidak buat research. Kita bagi tahu dekat dia. Dan aku harap korang jangan salah faham. Bukan semua non-Muslim yang ada pemikiran macam ni, cuma segelintir sahaja dan ramai lagi sebenarnya yang dah pun adapt dengan cara hidup Islam. Aku cuba bacakan untuk korang. Aku seorang Hindu, dia lah bukan aku. Pagi-pagi masa bangun, dengar azan tu, aku baru feel okay. Itu pagi yang indah. Lepas tu yang seorang lagi ni, dia bagi tahu pasal dia punya kenalan dia lah. My non-Muslim take azan subuh as their wake call alarm. Kiranya dah dengar azan, time dah pagi. Dah boleh siap-siap untuk pergi kerja. Cara penerimaan je sebenarnya. Betul? Dan pada aku, cara penerimaan, macam dia cakap tadi, betul. Dan juga cara penyampaian. Maksudnya, laungan azan ni merdu sebenarnya. Aku 100% tak setuju dengan management tu halang laungan azan, tapi benda boleh bincang. Adjust volume ke benda semua ke contohnya kan. Tapi kalau kata kau halang terus tu, memang minta penampar lah. Kau ingat apa? Kau ni Maharaja Topekong. Dan akhir kata pepantun, petang hari kerbau kubang. Habis badan, lekat selut. Sibuk kacau agama orang. Agama sendiri dibiar mereput. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching. And have a nice day. Assalamualaikum.